Makanan merupakan keperluan utama manusia untuk meneruskan hidup. Ia juga merupakan gambaran budaya dan identiti masyarakat setempat. Malaysia yang terdiri daripada masyarakat pelbagai kaum mempunyai makanan warisan yang telah lama menjadi identiti mereka. Resepi penyediaan makanan warisan ini biasanya diturunkan kepada generasi yang seterusnya secara lisan tanpa ada rekod dan dokumentari yang sistematik. Namun, keunikan falsafah makanan warisan itu seakan hilang di telan zaman apabila tiada siapa yang mewarisinya. Falsafah berkonsepkan sebagai mengkaji kebenaran daripada kebenaran tentang segala masalah yang timbul dalam pemikiran manusia secara sistematik. Falsafah dan pemikiran pengarang adalah elemen yang sangat penting dalam sesebuah karya kerana kedua-dua elemen ini saling memerlukan antara satu sama lain. Pengarang akan berasa sukar untuk mencari kebenaran tanpa falsafah. Secara amnya, falsafah pemakanan masyarakat Malaysia, Melayu, Cina, India dan pelbagai kaum lagi tidak jauh bezanya. Sebagaimana yang kita ketahui, masyarakat Melayu Malaysia sangat menitik beratkan soal makanan dan penghasilannya. Dengan pengetahuan bersumberkan alam, masyarakat mengolah penyediaannya berasaskan konsep halalan thayyiban. Selain itu, falsafah Cina pula menitik beratkan konsep yin-yang yang mana yin bermaksud barangan yang pasif, sejuk dan tidak bergerak, manakala yang bermaksud barangan yang aktif, panas dan bergerak. Bagi etika makan pelbagai tradisi, kebanyakan kaum yang terdapat di Malaysia mempunyai adab makan yang tidak jauh beza. Namun, mereka juga tetap memiliki etika pemakanan bagi kaum mereka tersendiri. Bagi kaum Melayu ialah ketika makan seelok-eloknya mengambil makanan yang berhampiran terlebih dahulu dan tidak menjangkau makanan yang sukar dicapai. Seterusnya, bagi kaum Cina pula ialah bersikap anggun dan sopan ketika mengambil makanan menggunakan sumpit. Mesti memegang cawan ketika orang lain menuangkan air dan menggunakan kedua-dua tangan apabila hendak menghulurkan makanan. Di samping itu, bagi kaum India, ibu rumah tangga perlu menghidangkan makanan untuk seisi keluarga dan menjadi pemerhati justru menawarkan makanan sekiranya diperlukan. Pada masa yang sama, bagi masyarakat Baba Nyonya, semua makanan yang dihidangkan akan membawa maksud dan falsafah yang tersendiri. Terdapat makanan pembuka bagi masyarakat mereka iaitu sherbeti. Seterusnya, bagi masyarakat Kadazan Dusun, mereka telah mengamalkan cara pemakanan tradisi sejak turun-temurun dan masih diamalkan sehingga hari ini. Sebagai contoh, Hinava, Lunsun, Hinasakai dan juga sup manuk lihing. Bagi masyarakat Bugis pula, antaranya ketika bertamu, mereka dilarang untuk menolak saat dijemput makan. Perkara ini dianggap mengundang bala ketika mereka pulang oleh masyarakat Bugis. Bagi masyarakat orang asli, kaum lelaki mereka duduk dalam keadaan bersila, manakala kaum perempuan duduk dalam keadaan bersimpul. Ini merupakan tertib makan mereka yang mementingkan kesopanan. Bagi masyarakat Jawa, mereka hanya menggunakan piring yang diperbuat daripada tanah liat sahaja. Sebelum mereka menggunakan piring tersebut, mereka akan melapisinya dengan sehelai daun pisang. Ini agar makanan yang hendak dimakan tidak kotor dan mereka makan menggunakan tangan. Hubung kait antara falsafah dan etika pemakanan dipandang dari sudut beberapa perkara. Yang pertama, filosofis mengenai makanan, yang mana falsafah makanan mendapati idea bahawa makanan adalah cermin bagi setiap individu. Kedua, makanan sebagai hubungan, iaitu makanan adalah hubungan antara falsafah dengan manusia. Ketiga, etika makanan, iaitu salah satu aspek falsafah dalam pembentukan keyakinan beretika. Keempat, pakar makanan, iaitu kepakaran dalam mengamalkan amalan penilaian makanan. Kelima, sains makanan, iaitu yang digunakan untuk membimbing diri sendiri dalam diet untuk kesihatan. Dan keenam, politik makanan adalah cabaran yang digunakan oleh pengguna terhadap alam sekitar. Yang ketujuh, makanan dan persefahaman diri, iaitu pemahaman diri dan kesahihan adalah matlamat utama dalam penyelidikan falsafah. Maka makanan menjadi kunci untuk pemahaman falsafah. Kesimpulannya,
falsafah dan etika makan dalam pelbagai tradisi sebenarnya memberi manfaat dalam hidup kita. Antaranya, kita semestinya dapat menambah pengetahuan dan memupuk rasa hormat menghormati. Oleh itu, kajian falsafah makanan memberi beberapa implikasi seperti menghubung kaitkan antara falsafah dan etika makan pelbagai tradisi, dapat mengekalkan amalan dan tradisi makan, serta mendapat pengetahuan tentang apa itu falsafah makanan.